Yang keenam, ajaran-ajaran sesat. Jadi Syiah, Salafi, Wahabi, Siplis, anti hadis, Qadiani dan ajaran sesat ni, dia ni duduk dalam Islam. Jadi dia menyerang tu dari dalam. Ni pun bahaya. Dia serang dari dalam. Apakah virus dalaman yang bergerak sendiri-sendiri? Yang ni dia tak ada kumpulan lah. Umumnya tak ada kumpulan-kumpulan, tak ada gerakan. Iaitu orang yang mengamalkan sifat-sifat mazmumah kita. Kita lah. Sifat-sifat yang dikeji pada syarak: cepat marah, sensitif sangat, tamak, cinta pada dunia, susah nak bersyukur, macam-macam lah. Tu sifat-sifat tu ada pada kita. Yang kedua, golongan munafik. Dan tentulah yang nak merosakkan Islam ni samalah syaitan lah. Syaitan lah. Syaitan masuk sekali lah. Dalam minggu lepas ada orang tanya, apa itu amalan 333? Amalan 333 ni amalan ikhtiar Muslim. Masa saya aktif sekejap dengan perubatan Islam dulu ni, pegangan tu amalan 33 ni lah. Kata amalan 33 tak pernah dengar pun ni. Amalan 333 ni pendinding diri, iaitu 3 khul, dibaca 3 kali pada 3 waktu. Jadi nama dia amalan 333, pegangan ikhtiar Muslim. Macam mana yang dikatakan 3 khul, 3 kali 3 waktu? Yang ni amalan Nabi Muhammad, ada hadis-hadis dia. Pada waktu pagi baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ini amalan yang Nabi Muhammad buat sebagai pendinding, pelindung. Petang pun sama, baca 3 qul, iaitu qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Malam pun ada satu lagi. Ni sebelum tidur, Nabi Muhammad dia akan tadah tangan, dia baca satu-satu. Qul a'udzu birabbil, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan dia sapu ke serata badan. Sekali lagi. Dia ulang tu 3 kali. Kalau pagi tadi baca qul huwallahu tu 3 kali terus. Tapi yang malam ni tadi baca sekali. Sapu. Yang ni ada hadis-hadis dia. Amalan Nabi Muhammad. Itulah amalan 333. Dia tak ada yang ganjil pun. Bila kita sebut amalan 33, pegangan ikhtiar Muslim, orang kata ni mesti hebat ni. Ayat apa dia amal ni? Rupanya yang Nabi Muhammad amal je pun. Nama aja nampak hebat, amalan 333. Dia katakan Nabi Muhammad bila dia beramal, bila turun kepada dia qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas, amalan-amalan pelindung yang lain-lain tu pun yang dia baca selama hari ni pun dia dah kurang dan dia tinggalkan pun. Maksud dia memang power ni kalau kita amal betul-betul dengan izin Allah. Dia pelindung. Perbandingan tuntutan fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain ni jatuh atas semua orang, jatuh pada diri kita tiap-tiap seorang lah. Kalau kita tak buat, kita tinggal berdosa. Fardu kifayah ni, kalau dalam satu masyarakat tu ada satu orang ataupun kumpulan tertentu dah buat, kita tak buat, kita selamat. Kita bagi contoh hari tu, tiba-tiba kampung kita ni nak dilanda ribut. Jadi kita diperintahkan untuk bermalam di atas bukit, kena naik bukit. Dan pihak polis bagi masa 2 jam je. Baik penduduk kampung semua, kamu ada masa 2 jam, carilah perbekalan, kita akan naik ke atas bukit dan dijangka seminggu. Sebab di bawah ni ribut akan berlaku selama seminggu tu. Jadi kita nak siap barang-barang ni, ada barang-barang yang keperluan dan ada barang-barang yang tak berapa perlu. Barang keperluan ni kita andaikan seolah-olah fardu ain lah. Benda-benda yang fardu ain yang mesti ada. Kalau kita nak duduk di atas bukit dalam hutan tu selama seminggu. Sementara barang-barang yang fardu kifayah ni, kalau ada orang dah tolong bawa, kita tak bawa pun tak apa. Jadi yang fardu ain dia, contoh dia ialah makanan.
Kita tahu dah nak naik atas bukit seminggu, kena cari makanan untuk seminggu. Kemudian kena cari bekalan air untuk minuman seminggu. Kemudian kena cari pakaian, pakaian yang sesuai, pakaian yang tebal untuk seminggu. Dan kemah. Yang ni fardu ain. Semua orang mesti ada. Contohlah nak bagi faham kan. Selain itu ada pula barang-barang yang dia bertaraf fardu kifayah. Kalau ada orang dah tolong bawa, kita dalam kampung ni tak bawa pun tak apa dah. Contoh dia teropong. Ada seorang dua bawa cukup, tak payah setiap orang kena bawa teropong. Yang kedua kompas. Ada seorang dua bawa kompas cukup. Tak perlu semua penduduk kampung kena kompas seorang satu. Yang ketiga kamera. Yang keempat telefon ataupun radio. Benda-benda ini dia bertaraf fardu kifayah. Ada orang bawa dah, tak apa. Tapi yang makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal tadi tu, yang tu setiap orang dia kena buat untuk diri dia sendiri. Jadi dalam masa 2 jam tu tadi, kita pun bakal sibuk lah cari barang. Kita cari makanan, cari minuman, cari pakaian, cari kemah. Masa 2 jam lah, lepas tu nak pergi terus dah ni. Satria ribut datang. Disebabkan kita ni orang bijak, kita cari yang fardu ain dulu. Makanan, minuman, pakaian, perlindungan, kemah, tempat tinggal. Cari yang tu dulu. Sambil-sambil tu kalau ternampak ada kedai jual teropong, kita beli. Tapi nak kata nak cari yang mana, cari yang utama dulu. Tapi ada seorang lagi sahabat kita ni, dia pergi cari yang fardu kifayah dulu. Dia pergi kedai teropong, dia belek teropong. Duduk di situ pun dah setengah jam, belek yang mana yang sesuai apa kan. Lepas tu pergi pula beli kompas pula. Masuk kedai kamera pula, beli pula kamera. Cari pula radio kecil. Tahu-tahu polis dah tiup whistle dah. Dia kata okey, masa 10 minit. Kawan kita tadi makanan apa tak cari pun. Dia cari hak yang samping-samping je. Masa tu baru dia kelang kabut. Sebab dia usaha yang fardu kifayah. Memanglah niat dia nak tolong orang. Dia kata lagi tak ada siapa bawa teropong, susah pula aku beli teropong. Lepas tu dia telefon pula kawan dia, ni Mat macam mana nak beli teropong lah? Kedai ni teropong semua bagus-bagus lah. Ada nak beli tak? Tanya siapa-siapa lagi nak beli ni. Mat pun besar. Okey, ada 16 orang nak beli ni, kita tolong beli pula. Kita sibuk fardu kifayah, bagus lah tu. Tolong orang kan, buat kebajikan. Tapi sibuk fardu kifayah sampai kita terabai yang fardu ain. Bila naik atas bukit, kita ada teropong, ada kompas, ada kamera, ada telefon, ada radio. Dan kita boleh bagi pula pada orang lain. Tapi makanan kurang, air minuman kurang, pakaian kurang. Sedangkan orang semua cukup-cukup ya, orang tak bagi kat kita dah. Jadi perbandingan dia, ilmu-ilmu agama yang fardu ain dengan fardu kifayah ni, yang fardu kifayah memang kita kena buat, tapi tumpu lebih pada yang fardu ain. Sebab kita tak tahu mati tu bila. Tiba-tiba di hari akhirat esok ni, bila Allah bangkitkan kita, tengok-tengok fardu ain kita banyak tertinggal, banyak tak selesai. Fardu kifayah banyak. Dia anjur program agama, tulis buku agama, mengendalikan halaqah-halaqah usrah, menjayakan kem-kem ibadah, melakukan khidmat masyarakat, tolong orang, mengusahakan hiburan islami, ajak orang ramai ke masjid, menggalakkan orang berdakwah dan macam-macam lah. Dia usaha yang fardu kifayah. Tapi hak yang fardu ain, ilmu mukasyafah, ilmu muamalah dia tak tahu, dia rugi. Jadi kita kena bijak, kena utamakan fardu ain. Dan dalam masa yang sama, yang fardu kifayah pun kita tidak tinggalkan. Jangan kita kejar sangat fardu kifayah sampaikan kita terabai yang fardu ain. Nak masuk dah bab tauhid.